Kalau kita tengok rumah ni guys, secara dasarnya rumah ni menunjukkan macam biasa je, tiada apa yang beza pun, tak ada apa yang interesting pun dekat rumah ni. It is just a house only, rumah satu tingkat. And kalau kita tengok, kita dah boleh agak dah, mungkin ada dalam 3 ataupun 4 bilik dekat dalam, and 1 ataupun 2 bilik air macam gitu. Akan tetapi rumah yang anda sedang lihat sekarang ni merupakan sebuah rumah yang menyimpan rahsia yang sangat-sangat menakutkan, yang tidak dapat disangkal oleh akal fikiran. Ianya seperti sebuah filem seram Hollywood. Akan tetapi ini adalah kisah benar, yang di mana saksi-saksi yang terlibat dalam kisah yang menakutkan di dalam rumah ni bukan hanya tuan rumah sahaja. Kebiasaannya sebuah kisah seram tu mempunyai lebih kurang dalam 1 or 2 or 3 orang yang terlibat, dan orang yang terlibat tu adalah saksi kepada kejadian. Just 1 ataupun 2 orang je kan. Tapi untuk kisah di sebalik rumah ni guys, ianya melibatkan beberapa orang pihak polis, nurse, doktor, psikologis, wakil daripada pusat perlindungan kanak-kanak, ahli keluarga mangsa dan juga beberapa orang padri Kristian. Mereka semua menjadi saksi kepada kejadian-kejadian yang pelik, kejadian-kejadian yang aneh, kejadian yang misteri yang berlaku terhadap rumah tersebut. And segala fakta yang diceritakan dekat dalam video ni adalah berdasarkan daripada beberapa laporan polis dan laporan siasatan daripada pihak polis. Ianya bukan daripada mulut ke mulut. It's a report guys, laporan rasmi. And dalam video ni juga Khairul selitkan sekali semua gambar yang berkaitan dengan barang-barang bukti, beberapa keping gambar kejadian, orang-orang yang terlibat and so on. Assalamualaikum kepada semua penonton Khairul Series, especially kepada series squad yang always support Khairul sejak daripada 3 tahun yang lepas. Support yang anda berikan selama ni memang sangat-sangat bermakna untuk Khairul, yang di mana ianya akan sentiasa meningkatkan Khairul punya motivasi dan juga semangat untuk terus memberikan konten-konten yang terbaik kepada anda semua. Kepada anda yang baru sampai ke Khairul Series, kita menyediakan konten-konten dalam bentuk storytelling yang merangkumi true crime, kisah pelik dan kisah seram untuk santapan anda di rumah. Jadi jika anda minat dengan konten-konten yang Khairul Series sediakan, sila tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda kepada channel Khairul Series, dan juga anda digalakkan untuk menekan butang like sebagai tanda sedekah to this channel. Dan jika anda nak request cerita for next video, or anda nak ada pandangan ataupun cadangan yang boleh memajukan channel ni, sila komen di bawah. Setiap komen anda sangat bermakna untuk Khairul Series. Dan akhir sekali, jika anda berminat untuk membeli merchandise, yang di mana sekarang kita tengah buat clearance sale, anda boleh tekan link Shopee di bawah. Stok dah tak banyak dah. Siapa cepat dia dapat kualiti baju sama dengan baju-baju yang dekat kedai tu harga dia RM100 ke atas, levelnya sama guys. So tanpa membuang masa anda semua, let's go. Kisah ni bermula pada satu hari tu, yang di mana ada seorang wanita yang bernama Latoya Amon bersama-sama dengan 3 orang anak dia disoal siasat oleh beberapa agensi kerajaan, yang di mana pada masa tersebut mereka semua berada di sebuah hospital untuk menerima rawatan. Jadi kesemua anak-anak dia disoal siasat, yang di mana nama kepada anak pertama Latoya tidak dapat diketahui oleh kerana telah dirahsiakan atas sebab-sebab yang tertentu. Akan tapi dia seorang yang berjantina perempuan dan berumur 12 tahun. Anak yang kedua pula berjantina lelaki yang bernama Andrew berumur 9 tahun, dan anak yang ketiga pula berjantina lelaki juga yang bernama Amante berumur 7 tahun guys. Jadi semasa Latoya disoal siasat oleh beberapa agensi kerajaan tu, dia pun terus menceritakan perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang misteri yang telah berlaku dekat dalam rumah dia kepada agensi-agensi kerajaan yang terlibat tu, yang di mana ianya bermula pada November 2011 guys. Pada bulan November 2011 tu, mereka sekeluarga yang terdiri daripada Latoya, 3 orang anak dia bersama dengan mak kepada Latoya yang bernama Rosa Campbell, ataupun boleh dikatakan nenek kepada 3 orang anak Latoya tu. Pada bulan November 2011 tu, mereka sekeluarga, mereka semua berpindah ke sebuah rumah sewa satu tingkat di Carolina Street di Gary. Ketika mereka sampai di rumah tersebut untuk kali yang pertama, orang yang pertama sekali masuk ke dalam rumah tu adalah Rosa, iaitu mak kepada Latoya, yang di mana apabila mereka dah sampai dekat depan rumah tu, Rosa pun turun daripada kereta, dia pergi dekat depan pintu rumah tu, and dia pun buka kunci pintu tu, and dia pun terus pulas pintu rumah tu. And bila pintu tu dah terbuka dengan luas, Rosa mendapati dekat bahagian anjung rumah tersebut, korang tengok dekat bahagian pintu depan rumah dia, bila kita masuk dia melepasi pintu tu, itu adalah bahagian anjung rumah tu guys. So bila Rosa buka je pintu rumah tu, dia mendapati ada banyak gila lalat-lalat hitam yang besar gila berterbangan dekat bahagian anjung rumah tu guys. Dia fikir mungkin rumah tu dah lama tak ada orang yang duduk kat situ, itu pasal lalat banyak gila dekat dalam rumah tu. And tanpa berfikir panjang, Rosa pun pergi suruh
suruh cucu-cucu dia untuk membunuh lalat-lalat tu semua dengan menggunakan spray lalat. And selepas dah settle bunuh semua lalat tu, mereka pun mula mengemas and mereka mula tinggal dekat dalam rumah tu guys. Selepas beberapa hari kemudian, ketika Rosa baru je bangun daripada tidur, dia duduk dekat bahagian tepi katil untuk sementara waktu. And selepas tu dia pun bangun daripada katil and dia pun terus berjalan daripada bilik tidur dia untuk menuju ke ruang tamu. And ketika dia sedang berjalan daripada bilik dia untuk ke ruang tamu tu, pergerakan dia terhenti seketika di antara bilik dia dengan ruang tamu, yang di mana pada masa tersebut mata Rosa tertumpu ke arah bahagian anjung rumah mereka, yang di mana pada masa tersebut terdapat banyak gila lalat-lalat hitam yang besar berada di bahagian anjung rumah tu guys. Hari tu budak-budak ni bukan dah bunuh ke? Lalat ni datang lagi pula. Dia fikir macam itulah. And then dia pun tak fikir panjang, dia fikir mungkin lalat ni masuk ikut lubang-lubang yang ada dekat bahagian bawah rumah anjung tu kot. Tak apalah, aku bunuh je lah lalat ni. And then Rosa pun spray lalat tu semua. And bila dah settle bunuh semua lalat tu, dia tutup sekali semua lubang-lubang yang terbuka di bahagian bawah anjung tu dengan menggunakan kain baju yang tak pakai. And then Rosa ingatkan, lepas dah tutup lubang-lubang tu semua, lalat tu dah tak ada dah. Tapi beberapa hari kemudian, lalat tu ada lagi dekat bahagian anjung tu. Sampaikan benda ni berulang, masa musim salji pun masih ada lagi lalat dekat bahagian anjung rumah mereka, yang mana mereka sendiri pun tak tahu dari mana lalat tu datang. Segala macam lubang mereka dah tutup, tapi masih lagi ada lalat. Even setiap kali ada lalat, mereka dah bunuh. Setiap kali lalat datang, mereka akan bunuh. And pada masa tu, Rosa dah mula rasa tak sedap hati. Dia cakap dekat Latoya, dia cakap dekat anak dia, "This is not normal, Latoya." And start daripada situlah beberapa perkara pelik mula berlaku dekat rumah mereka guys. Pada satu malam selepas daripada kejadian pembunuhan lalat yang berterusan tu, lalat datang mereka bunuh, lalat datang mereka bunuh kan. Ketika mereka semua sedang tidur lena di dalam bilik masing-masing, iaitu lebih kurang dalam pukul 2 atau pukul 3 pagi macam itu, anak sulung kepada Latoya yang berumur 12 tahun tu, dengan secara tiba-tiba dia terjaga daripada tidur disebabkan oleh dia terdengar bunyi ketukan di bahagian bawah rumah mereka, iaitu di basement guys. Jadi kedudukan antara bilik budak tu dengan dapur tak jauh tau, sebelah je. And dekat bahagian dapur tu lah ada satu pintu yang menghubungkan ke bahagian bawah rumah mereka, ke bahagian basement guys. Jadi oleh kerana dia takut dengan situasi yang dia sedang hadapi tu, dia just stay je dekat dalam bilik dia sambil selubungkan diri dia dengan menggunakan selimut dalam keadaan yang tengah baring tau guys. And dalam pada suasana yang tengah sunyi sepi tu, bunyi tu datang lagi daripada tempat yang sama, iaitu di bahagian basement guys. Disebabkan dia rasa macam curious gila, dia tak berani tau untuk bangun daripada katil, tapi dia just turunkan selimut dia and dia cuba untuk jenguk sikit ke arah pintu bilik dia time tu, yang di mana masa tu pintu bilik dia memang tak bertutup tau. Kira tak sure lah sama ada dia lupa nak tutup or dia memang jenis yang tidur tak tutup pintu tau, tapi pintu dia memang tak tutup lah pada masa tu kan. And apabila dia turunkan selimut and dia tengok dekat bahagian pintu bilik dia, tiba-tiba ada satu benda kecil terbang melintasi depan bilik dia guys. Okay, dekat sini ruang tamu, dekat sini bilik dia, and then dekat sini dapur. And dia nampak benda kecil tu terbang daripada ruang tamu menuju ke dapur. Maksudnya kalau benda tu terbang daripada ruang tamu ke dapur, memang akan melalui depan bilik dia lah kan. Bila mana dia nampak je benda kecil tu terbang melintasi depan bilik dia, dia terus naikkan selimut dia balik untuk tutup bahagian muka dia, and dia terus berpalingkan badan dia ke arah yang bertentangan dengan pintu bilik dia tu guys. Pintu bilik dia dekat belakang dia, and then dia berpalingkan badan dia ke sini guys. Dalam keadaan tangan dia yang tengah menggigil disebabkan oleh ketakutan tu, fikiran dia tak boleh nak fikir apa dah. Dalam pada tu, dengan secara tiba-tiba dia dapat rasakan ada something jatuh dekat bahagian kaki dia guys. Tapi benda tu tak jatuh atas kaki dia tau. Benda tu jatuh betul-betul dekat sebelah kaki dia, yang di mana pada masa tu kan dia tengah selubungkan selimut seluruh badan dia kan. Jadi bila benda tu jatuh dekat sebelah kaki dia, memang akan dapat rasa sikit lah selimut tu macam tertarik sikit kan. And dalam pada benda tu jatuh dekat sebelah kaki dia, dia macam terkaku tau. Dia macam tak berani untuk gerakkan kaki dia tau. Dia just stay dalam position menghadap ke arah yang bertentangan dengan pintu bilik dia tu guys. And Khairul tak tahu apa benda yang dia fikir dekat dalam kepala otak dia time tu. Dalam position yang mengiring menghadap ke arah bertentangan dengan pintu bilik dia macam gitu tu, dia punya position tu, dia pergi turunkan selimut dia, and then dia pergi jengukkan sikit kepala dia ke arah benda yang jatuh dekat sebelah kaki dia tu guys. And apa yang dia dapati bila dia tengok dekat benda tu adalah sebuah perhiasan, yang di mana perhiasan tersebut sepatutnya berada dekat ruang tamu rumah mereka guys.
Disebabkan timbulnya rasa pelik dekat dalam diri dia. Apa sebab benda ni ada dekat sini? Dia pun terus pusingkan badan dia macam gini, and dia terus pusingkan macam gini. Yang di mana tadi kan dia punya position body kan berada dalam ke arah yang bertentangan dengan pintu bilik dia kan. And dia macam pusingkan badan dia macam gini, and dia terus bangun. So sekarang ni dia berada di dalam keadaan duduk di atas katil dia kan. Lepas dia dah bangun tu, dia pun terus capai benda perhiasan yang jatuh dekat sebelah kaki dia tu. Dia ambil benda tu, and bila dia pegang je benda tu, tiba-tiba ada satu lembaga hitam yang besar gila. Benda tu berdiri betul-betul dekat depan budak perempuan tu guys, sambil mengeluarkan suara yang sangat garau tau. Lepas dia tengok benda tu, pam, dia terus pengsan sampailah keesokan harinya dia terbangun macam biasa, and dia pun menceritakan apa yang dia lalui itu kepada mak dengan nenek dia guys. Lepas dia dah cerita mak kepada Latoya yang bernama Rosa tu, dia pergi ambil perhiasan kecil tu, dia pergi letakkan dekat bahagian ruang tamu balik benda tu dekat tempat asal dia lah. And then bila malam menjelma, mereka semua pun tidur macam biasa. Tapi pada malam tu anak perempuan Latoya tidur dengan Latoya sebab dia ketakutan lah yang benda yang terjadi semalamnya tu kan. Jadi dia tidur dengan mak dia. Nak dipendekkan cerita, apabila semua orang tengah tidur dekat dalam bilik masing-masing, tiba-tiba Rosa tersedar daripada tidur sebab dia nak terkencing tau time tu. And dalam pada masa dia tersedar tu, dia terdengar bunyi seakan-akan seseorang yang sedang berjalan di dalam rumah mereka. And apabila dia amati betul-betul, dia dapat dengar dengan jelas bahawa bunyi tersebut datangnya daripada ruang tamu rumah mereka guys. Jadi guys, dekat depan sekali tu adalah bilik Rosa, and then dekat tengah tu adalah bilik Latoya, dan dekat belakang sekali tu adalah bilik kepada anak-anak Latoya. Jadi kita sambung kepada cerita yang tadi, yang di mana selepas Rosa mendengar bunyi seakan-akan macam orang tengah berjalan tu dengan perasaan muskil, takut ada orang masuk dekat rumah diorang ke kan. Dia pun terus bangun daripada katil, dia buka pintu bilik, and dia pergi dekat bahagian ruang tamu mereka tu. Dia buka suis lampu ruang tamu, and dia tengok sekeliling dekat rumah diorang tu. Dia tengok dekat sekeliling ruang tamu tu guys. Dalam pada masa dia tengah tengok tu, suddenly mata dia tertumpu ke arah bahagian nak ke dapur tau. Yang di mana dekat bahagian lantai nak ke dapur tu ada satu bekas tapak kasut yang besar, memang lagi besar daripada kaki Rosa, memang lagi besar daripada kaki Latoya, dalam keadaan yang berair. So itu adalah apa yang Rosa nampak pada ketika tu, yang di mana kesan tapak kasut yang berair tu menuju ke dapur tau, daripada ruang tamu menuju ke dapur. Jadi pada masa tu kepala si Rosa tu tengah tunduk ke bawah untuk tengok keadaan tapak kasut tu tau. Dia tengah tengok benda tu, and bila dia tengok, dia dapati kesan tapak kasut tu kan menuju ke dapur. Jadi si Rosa tu pun dia terus mendongakkan kepala dia ke arah dapur. And time tu walaupun dekat bahagian dapur tu agak gelap sebab lampunya tak dibuka, lampunya ditutup, tapi disebabkan biasan lampu daripada ruang tamu termasuk sikit dekat bahagian dapur tu, time tu dia nampak jelas gila satu susuk tubuh berwarna hitam sedang berjalan menuju ke arah pintu ke basement tau. Ni dapur, and dia berjalan ke arah pintu basement tu guys. At that time Rosa memang dah rasa tak sedap hati gila dah. Dia terdiam sekejap, dalam hati dia cakap memang something wrong rumah ni. And then dia terus masuk ke dalam bilik dia. Sejak daripada tu mereka sekeluarga memang akan dengar macam-macam bunyi daripada basement, dekat dapur, dekat ruang tamu, dekat mana-mana je lah dekat dalam rumah tu memang akan ada bunyi yang pelik-pelik tau. Kadang-kadang bunyi ketukan daripada basement, kadang-kadang bunyi orang tengah menjerit daripada bawah basement, and sometimes tu barang-barang dalam rumah tu beralih dengan sendirinya tau. And kalau korang nak tahu, barang perhiasan yang terjatuh dekat kaki anak perempuan dia yang tadi Khairul cerita tu, semua orang dekat dalam rumah pernah nampak benda perhiasan tu terbang dengan sendirinya guys. Semua orang, Latoya, Rosa, anak dia yang 3 orang tu, semua pernah nampak benda tu terbang. Jadi guys, bila benda tu kerap berlaku, si Rosa tu pun buat keputusan untuk simpan barang perhiasan tu dekat dalam laci bilik dia lah. Tapi tak lama lepas tu, benda tu akan diletakkan balik di bahagian ruang tamu tanpa sesiapa yang melakukannya. Tak ada orang yang letak benda tu. Jadi macam mana benda tu boleh ke sana dengan sendirinya kan? Dia macam ada something yang minat nak main dengan benda perhiasan tu guys. So kita fast forward sikit, iaitu pada 10 Mac 2012. Itu adalah hari yang di mana sebelum ni mereka hanya mengalami kejadian pelik, kejadian aneh, kejadian misteri. Tapi hari tersebut mereka mengalami kejadian ngeri. Dekat sinilah bermulanya kejadian misteri bertukar kepada kejadian yang mengerikan guys. Yang di mana pada masa tu jam menunjukkan pukul 2 pagi. And kebiasaannya kalau dah pukul 2 pagi tu, Rosa, Latoya dengan anak-anak dia semua tu memang dah tidur lena dah. Tapi disebabkan pada hari tersebut ada kematian yang melibatkan ahli keluarga mereka, and mereka pun baru je balik ke rumah, maka diorang lepak-lepak dululah diorang sambil borak-borak santai kan. And pada masa tu pun beberapa orang saudara mara diorang dan juga kawan-kawan diorang pun ada sekali dekat rumah diorang tu untuk tumpang tidur dekat situ. Itu pasal mereka ataupun diorang tu tak tidur lagi, lepak-lepak borak santai dengan diorang semualah. So dalam pada pukul 2 pagi tu, pada masa tu Latoya, kawan kepada mak Latoya, iaitu kawan Rosa dengan anak perempuan Latoya, diorang bertiga tu lepak dekat dalam bilik Rosa tau, iaitu di bahagian depan sekali lah. Time tu guys, anak perempuan Latoya ni dah terbaring dah dekat atas katil
katil sebab kepenatan seharian diorang keluar rumah kan. And si Latoya pula tengah lepak dengan member mak dia dekat dalam bilik tu sambil borak-borak lah. Yang si Rosa dengan tetamu yang lain pula, diorang semua lepak dekat bahagian ruang tamu. Diorang borak-borak dekat situ. Nak dipendekkan cerita, time Latoya tengah borak-borak dengan member mak dia tu, dalam pada dia tengah borak tu, dengan secara tiba-tiba anak perempuan Latoya yang tengah tidur lena dari tadi tu, badan budak tu ternaik sikit demi sikit tau. Umpama macam terapung dekat atas katil tau. Latoya yang tengah rancak borak dengan member mak dia tu, bila dia nampak je badan anak dia naik sikit demi sikit, terus terbeliak mata dia guys. Mata dia tu terikut sekali dengan badan anak dia yang tengah naik tu. Badan anak dia tu umpama macam terapung tau guys. Dia macam terdiam sekejap sebab terlalu terkejut dengan situasi anak dia terapung dekat atas katil. And bila dia macam dah tersedar daripada terkesima tu, dia terus jerit, "Mama, mama, mama, mama." Si Latoya tu terus panggil mak dia, iaitu si Rosa tu lah, untuk datang ke bilik yang di mana time tu Rosa ada dekat ruang tamu kan. Bila mana si Rosa dengar je jeritan daripada Latoya, dia terus berlari daripada ruang tamu untuk masuk ke dalam bilik dia, and langkah dia terhenti betul-betul dekat depan pintu bilik dia, yang di mana dia pun jadi terkejut gila sampaikan mata dia tak berkelip langsung melihat cucu dia tengah terapung dekat atas udara guys. And bila tetamu lain yang berada dekat ruang tamu tu nampak yang si Rosa tu tengah berdiri kaku dekat depan pintu bilik dia, diorang semua terus berlari ke arah Rosa, and langkah diorang pun terhenti dekat belakang Rosa, yang di mana diorang semua pun terkejut gila bila nampak anak Latoya tengah terapung dekat udara time tu guys. Yang si Latoya time tu tengah menangis. Dia pegang tangan anak dia. "What happened to you daughter? Please calm down." Padahal anak dia tak sedar tu. Yang si Rosa pula terus tersedar daripada terkesima dia. Dia terus masuk dekat dalam bilik tu, dia terus berdiri dekat bahagian tengah-tengah katil, and dia panggil semua orang-orang yang ada dekat situ, dia punya kawan dia, dia punya saudara mara dia, anak dia panggil semua orang untuk masuk ke dalam bilik, and dia pun terus hulurkan tangan macam gini guys. Teruskan hulurkan tangan macam ni, and yang lain pun sambut tangan dia. So semua orang dekat dalam bilik tu berpegangan tangan macam gini guys. And then diorang pun start baca diorang punya doa, and setelah beberapa ketika kemudian badan budak perempuan tu terus turun sikit demi sikit ke atas permukaan katil, and bila badan dia dah cecah dekat atas katil, si Latoya terus tepuk-tepuk dekat bahagian pipi anak dia tu. Anak dia pun macam terus tersedar dalam keadaan yang mama-mamai tau. "What happened mom?" Dia macam tak sedar apa yang berlaku time tu guys. She don't know anything what happened to her at that time. Yang dia tahu, dia tertidur je dari tadi. That's all. At that time, semua orang yang ada dekat dalam rumah tu, termasuklah dengan kawan-kawan dorang, saudara mara dorang, semuanya tidur dalam keadaan ketakutan guys. And kalau korang nak tahu, itu adalah the first and the last saudara mara dia, kawan-kawan dia datang dekat rumah diorang guys. Lepas daripada kejadian tu, tak ada seorang pun yang datang ke rumah diorang guys. Saudara mara atau kawan-kawan, tak ada orang pun yang berani untuk datang ke rumah diorang selepas daripada kejadian tu. Selepas terjadinya benda tu, Rosa cakap dekat Latoya yang di mana kita perlukan bantuan ni. Kita perlukan bantuan daripada orang-orang yang betul-betul boleh tolong kita. Maksudnya mereka nak minta pertolongan daripada orang yang faham ataupun orang yang tahu berkenaan dengan benda-benda gaib lah. Pada masa tu diorang tak tahu pun apa benda yang mengganggu mereka selama ni. Diorang tak tahu apa benda tu sebenarnya guys. Tapi apa yang diorang tahu, apa yang diorang yakin, benda-benda yang diorang lalui selama ni memang ada kaitan dengan benda-benda yang tak nampak, benda-benda yang halus, benda-benda yang gaib guys. And then beberapa hari kemudian, selepas Latoya menghantar anak dia ke sekolah, Latoya dengan mak dia, si Rosa tu, diorang berdua terus pergi ke beberapa buah gereja yang berdekatan dengan kawasan rumah mereka. And bila diorang dah ceritakan masalah yang diorang tengah hadapi tu kepada padri-padri gereja di setiap satu gereja yang mereka pergi tu, padri-padri tu semua menolak untuk tolong mereka guys. Padri tu tak nak tolong mereka. Tapi Latoya dengan Rosa tetap tidak berputus asa sehinggalah mereka sampai ke sebuah gereja area di situ juga, and padri yang ada dekat gereja tu nak tolong diorang. Yang di mana padri tu suggest dekat diorang untuk buat satu amalan untuk bersihkan rumah mereka, yang di mana amalan tersebut adalah dengan menggunakan bleach ataupun dalam bahasa Melayunya peluntur dicampur dengan cecair amonia. Selepas dah dicampurkan tu, padri tu suruh lumurkan bleach dengan amonia tu ke seluruh kawasan rumah mereka, sama ada di bahagian dalam rumah mereka ataupun di bahagian luar rumah mereka guys. And then selepas dah melumurkan cecair bleach dan amonia tu, padri tu suruh mereka untuk pergi beli minyak zaitun, and minyak zaitun yang dibeli tu akan digunakan untuk buat tanda salib di setiap pintu dan tingkap yang ada dekat dalam rumah mereka. So Latoya pun buatlah apa yang disuruh oleh padri tu, and pada malam yang sama, anak perempuan Latoya yang sulung tu kena cekik, and dalam pada tengah kena cekik tu ada benda yang bisik dekat telinga dia dengan mengatakan, "Kau akan mati, kau akan mati, kau akan mati kalau kau tak keluar daripada rumah ni." And pada malam tu juga, anak lelaki dia yang berusia 9 tahun tu yang bernama Andrew telah dirasuki oleh something sehingga mata hitam dia hilang, and suara garau keluar daripada mulut dia guys. Bayangkan mata dia putih, and then dia mengeluarkan suara
And benda tu terjadi pada malam tu juga, guys. So pada keesokan harinya, Rosa dengan Latoya terus pergi cari bomoh yang boleh untuk tolong selesaikan masalah diorang ni, guys. Diorang punya masalah sekarang ni dah semakin serius and semakin bahaya untuk mereka hadapi sekeluarga. Hari-hari diorang hidup dalam keadaan ketakutan. Setiap kali masuk rumah, perasaan takut akan menjelma. Tagline rumahku syurgaku tu memang dah tak boleh pakai kalau dah berada dalam situasi macam gini, guys. So guys, sebelum ni mereka dah pergi banyak gereja untuk minta tolong dengan padri, tapi bila diorang dah ceritakan perkara yang terjadi, tak ada seorang pun padri yang nak tolong diorang. Tak ada seorang pun padri yang sanggup untuk datang ke rumah mereka untuk selesaikan masalah diorang tu. Jadi Rosa dengan Latoya pun tak berputus asa, yang di mana kalau padri tak nak tolong diorang, diorang pergi minta tolong dengan bomoh pula, guys. And nak dipendekkan cerita, pada hari tu Rosa dengan Latoya pergi jumpa dengan dua orang bomoh. And kedua-dua orang bomoh yang diorang jumpa tu, kedua-duanya mengatakan yang rumah mereka tu telah diduduki oleh lebih daripada 200 syaitan, guys. Ataupun lebih daripada 200 hantu, ataupun lebih daripada 200 jin. Benda tu dah duduk dekat dalam rumah tu sebelum mereka berpindah ke situ lagi. Jadi bomoh tu cakap dekat dorang, korang kena pindah daripada rumah ni kalau korang tak nak kena kacau lagi. Kalau tak pindah, memang makin teruk dibuatnya. And then Latoya pun cakaplah dekat bomoh tu yang di mana dia memang dah tak ada duit dah kalau nak pindah rumah. Duit dia memang tak cukup, guys. Ada orang baru je pindah dekat rumah tu beberapa bulan yang lepas, mana nak cari duit lagi, kan? And then bomoh tu pun cakap dekat dia, okey, tak apa, saya akan hantar wakil untuk datang ke rumah awak and kita akan buat satu upacara dekat basement tu nanti. So Rosa dengan Latoya pun balik ke rumah, and pada keesokan harinya wakil bomoh tu datang dengan membawa alas meja berwarna putih, selendang berwarna putih, patung Mary, patung Joseph, patung Jesus, daun sage dan juga sulfur, yang di mana upacara ni dinamakan sebagai upacara altar, guys. Mungkin pendengar-pendengar Khairul yang beragama Kristian mungkin awak tahulah apa itu upacara altar. So apa yang akan Khairul ceritakan sebentar lagi ni adalah upacara yang dilakukan oleh orang-orang Kristian. Dan kepada orang-orang Islam yang sedang mendengar, perbuatan melakukan upacara ni adalah dilarang sama sekali kerana ianya bertentangan dengan ajaran agama Islam, guys. So Latoya bersama-sama dengan wakil bomoh tadi tu, mereka berdua pun terus pergi ke dekat bahagian bawah rumah, dekat basement, and dekat basement tu ada satu meja, and orang melakukan upacara tu dekat atas meja tu, guys, yang di mana wakil bomoh tu pergi bagi Latoya sehelai selendang putih untuk diikatkan dekat atas kepala Latoya, and then wakil bomoh tu pun ikat sekali selendang dekat kepala dia, and selepas tu wakil bomoh tu pergi bentangkan alas meja yang berwarna putih yang dia bawa tu dekat atas meja tu. Selepas terbentangnya alas meja tu, wakil bomoh tu pergi pacakkan beberapa lilin putih di atas meja tu, and dia hidupkan api dekat atas lilin-lilin tu semua, guys. Lepas api dekat lilin tu semua dah menyala, Latoya dengan wakil bomoh tu pergi letakkan patung Mary, patung Joseph dan juga patung Jesus dekat atas meja tu, and orang terus memulakan ritual dengan membaca kitab-kitab diorang lah. And selepas dah settle baca Bible, barang-barang upacara altar tadi tu dibiarkan je dekat atas meja di basement tu, and mereka pun naik ke atas. So bila mereka berdua tu berada dekat ruang tamu tu, wakil bomoh tadi tu pun terus mengeluarkan daun sage kering daripada dalam beg dia, and daun sage tu terus dimasukkan ke dalam satu mangkuk, and dekat dalam mangkuk tu dia pergi campurkan sekali dengan serbuk sulfur, and dia terus bakar daun sage dengan serbuk sulfur tu sekali, guys. So bila dah terbakar and bahan-bahan tu dah mengeluarkan asap, mereka pun pusing ke seluruh pelusuk bahagian rumah, bermula daripada depan pintu rumah, and then masuk ke dalam anjung, masuk ke ruang tamu, masuk ke bilik dapur, and last sekali diorang masuk ke basement. Dia asapkan satu rumah dengan menggunakan benda tu, and bila dah sampai dekat basement tu, wakil bomoh tu suruh Latoya untuk buat tanda salib dengan menggunakan asap-asap yang dikeluarkan daripada daun and sulfur tu, guys. So bila ritual dah siap dilakukan, wakil bomoh tu pun dah balik. Apa yang Latoya dengan Rosa dapat rasakan pada masa tu, mereka rasa rumah mereka seperti segar semula. And bila malam menjelma pun mereka tak kena kacau, tak ada bunyi-bunyian daripada bawah basement, anak-anak dia tak kena rasuk, semuanya aman damai. Tapi selepas 3 hari kemudian, ketika Latoya baru je pulang ke rumah daripada tempat kerja dia, dia pun masuk ke dalam rumah dia, dia duduk dekat ruang tamu, dia berehat sebentar. Dalam pada dia tengah duduk rehat dekat ruang tamu dia tu, tiba-tiba kepala dia rasa pening gila, kepala dia rasa berat gila, and at the same time dia dapat rasakan yang badan dia mula bergegar dengan sendirinya tau. Dia macam shaking yang teramat sangat tau. Dalam pada tu juga dia dapat rasakan yang badan dia jadi panas gila, and even dia sedar time tu dia dapat rasakan benda tu semua. Dia tak tahu kenapa dia keluarkan suara, dia macam tak boleh kontrol badan dia, guys. Rosa yang pada masa tu berada di dalam bilik dia, bila dia dengar je suara tu keluar, dia terus keluar daripada dalam bilik dia, and dia terus pergi dekat Latoya, dia terus bacakan doa-doa agama diorang, and then Latoya pun jadi normal balik. And pada malam tu, ketika Latoya dah macam okey sikit, dia pun bangun daripada kerusi dekat ruang tamu tu, dia pun terus pergi dekat bilik anak-anak dia. Dia tengoklah anak-anak dia tengah buat apa kan time tu kan. Jadi bila dia sampai dekat depan pintu bilik anak dia tu, dia nampak anak dia yang bongsu yang bernama Amante tu tengah duduk dekat dalam almari sambil tengah bercakap dengan
someone tau. Jadi Latoya pun terus pergi dekat almari tu, and dia pergi selakkan baju-baju yang tergantung dekat dalam almari tu, and apa yang dia dapati, tak ada seorang pun dekat dalam almari tu guys. Tak ada orang. Amante, what are you doing here? Come out. Si Latoya tu terus tarik tangan anak dia untuk keluar daripada almari. What are you doing there? Lepas tu anak dia terus cakap dekat mak dia, I'm talking to my friends. It's a boy and he's telling me how it feel when it to be killed. Dia bagi tahu saya macam mana rasanya apabila dibunuh. Latoya time tu dia macam terdiam tau. Lepas tu dia terus tukar topik yang di mana dia pergi suruh anak lelaki dia tu pergi, si Amante tu untuk pergi mandi. Kau tak mandi lagi kan? Kau pergi mandi sekarang. Lebih kurang macam itulah. Si Amante tu pun terus pergi ambil towel dia and dia terus pergi masuk ke dalam toilet, and si Latoya time tu dia duduk dekat ruang tamu guys. Jadi beberapa ketika kemudian dalam pada Amante tengah mandi dekat dalam toilet tu, tiba-tiba dia tercampak keluar daripada dalam toilet hingga ke pintu nak ke dapur tu guys. Si Latoya terus pergi dekat anak dia. Hey, what happened to you? I felt like being thrown. Saya rasa seperti dicampak. Jadi Latoya pun terus bawa anak dia masuk ke dalam bilik dia, tidur dengan dia pada malam tu guys. Nak dipendekkan cerita, pada malam tu juga ketika mereka semua sedang tidur, anak perempuan Latoya yang sulung tu tiba-tiba kena hempap dengan kepala katil. Kepala katil dekat dalam bilik dia tu terjatuh dengan sendirinya guys, and terhempap dekat atas kepala anak perempuan Latoya yang pada masa tu budak tu tengah tidur lena guys. Habis koyak kepala budak tu, and orang semua terus pergi ke klinik untuk menerima jahitan di kepala lah. So Latoya buat keputusan pada malam tu, lepas dah settle dekat klinik, orang anak beranak semua pergi tidur dekat sebuah hotel sebab diorang semua dah tak tahan macam-macam yang jadi. Ini dah melibatkan macam nyawa ni guys. So tak boleh nak buat apa, diorang terpaksa tidur dekat hotel. Ingatkan lepas buat upacara altar tu dah okey dah, tapi makin menjadi-jadi guys. Ini kalau dibiarkan ni memang boleh bawa mati ni. Jadi dalam keadaan yang terlalu desperate tu guys, diorang semua berada di dalam keadaan yang terlalu terdesak. Diorang semua dah tak tahu nak buat apa lagi dah. Finally Latoya buat keputusan untuk pergi berjumpa dengan seorang doktor yang bernama Dr. Geoffrey Onyuku, yang di mana doktor tu adalah seorang doktor yang biasa family Latoya akan jumpa jika ada apa-apa masalah kesihatan. So mereka satu keluarga pun terus pergi ke klinik doktor tersebut, and apabila sampai dekat klinik tu, diorang pun masuk ke dalam bilik doktor tu, yang di mana doktor tu berada di hadapan mereka lah. Latoya dengan Rosa duduk dekat kerusi yang disediakan, and 3 orang anak Latoya tu duduk dekat sini, and depan tu doktor guys. Jadi Latoya pun menceritakan segala benda yang berlaku kepada Dr. Geoffrey, and Dr. Geoffrey tu pun cakap dia tak pernah dengar benda-benda macam ini pernah berlaku. So dalam pada Latoya dengan Rosa tengah bercerita tu, and doktor tu pun sambil mendengar Latoya dan Rosa bercerita, dia pun menulis medical report untuk mereka sekeluarga. And pada ketika tu guys, dengan secara tiba-tiba, kedua-dua anak lelaki Latoya yang bernama Andrew dengan Amante tu, diorang berdua cakap fuck you dalam nada suara yang garau tau. Diorang cakap macam tu dekat doktor tu guys. Lepas je diorang berdua cakap macam itu, Amante, anak yang paling bongsu tu, dia terus berlari ke arah doktor tu, and dia pergi pukul doktor tu dengan menggunakan kedua-dua belah tangan dia. And dalam pada masa yang sama, Dr. Geoffrey tu kena pukul. Dr. Geoffrey tu terus jerit dekat dia punya nurse, hey, call 911. And then 5 minit kemudian, seramai 7 orang anggota polis sampai dekat klinik Dr. Geoffrey tu. Diorang berlari masuk ke dalam bilik doktor, and diorang semua terus pegang badannya Amante, and Amante terus rebah tak sedarkan diri guys. Lepas je Amante dah pengsan tu guys, Andrew yang berusia 9 tahun tu dengan secara tiba-tiba terangkat seolah-olah dia macam terapung dekat udara slowly. And lepas je dia dah terapung di udara tu, suddenly badan si Andrew tu terus terpelanting ke dinding dengan sangat kuat guys. Umpama macam dia diangkat oleh sesuatu yang tak nampak, and benda tu pergi baling di dekat dinding tau. Selepas dia dah jatuh ke lantai tu, dia terus tak sedarkan diri, and kebetulan pada masa tu ambulans pun dah sampai. Andrew dengan Amante terus dibawakan ke hospital yang bernama Methodist Hospital di Gary. Setiba je mereka di hospital, Andrew dengan Amante terus dimasukkan ke dalam ward yang sama, dan ketika satu family dah berada dekat dalam ward tersebut, time tu ada seorang nurse tengah nak buat rawatan dekat Amante tau. And apabila nurse tu pegang je badan Amante yang dari tadi tengah pengsan tak sedarkan diri tu, dia terus tersedar, dia terus bangun, and dia terus pergi serang nurse yang tengah rawat badan dia tadi tu dengan memukul nurse tersebut dengan menggunakan tangan dia guys. Keadaan jadi huru-hara, jadi chaos. Nurse tu jerit, help, help. Seramai 5 orang lelaki terus masuk ke dalam ward tu, and orang semua terus pegang Amante dengan sekuat hati mereka. Dalam pada masa yang sama, Rosa tidak berhenti untuk berdoa, and beberapa ketika kemudian Amante dia terus pingsan balik. Selepas daripada kejadian yang si Amante tu pergi serang nurse dekat hospital tu, salah seorang kaki tangan hospital telah menghubungi Department of Child Services ataupun DCS, yang di mana DCS tu adalah Jabatan Perlindungan Kanak-kanak yang khas untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kanak-kanak ataupun remaja. And kaki tangan hospital yang call DCS tadi tu, dia meminta DCS untuk menyiasat Latoya, yang di mana kaki tangan hospital tu mengesyaki bahawa Latoya mungkin mendera anak dia ataupun Latoya memanipulasikan mental anak dia
untuk berkelakuan macam gitu guys. Mengamuk tak tentu pasal tadi tu. And kaki tangan hospital tu juga mengatakan yang Latoya berkemungkinan ada sakit mental yang sangat teruk. Dia cakap macam gitu dekat DCS. Jadi DCS pun terus melantik salah seorang pegawai dia yang bernama Valerie Washington untuk handle kes ni. And dalam pada masa yang sama, Valerie terus memaklumkan kepada pihak polis untuk membantu dia dalam menangani kes Latoya sekeluarga guys. Macam tolong dia macam buat report ke polis and then minta tolong dengan polis untuk bantu dia. So pada keesokan harinya, Valerie ditemani dengan seorang doktor mental pergi ke salah sebuah bilik di dalam hospital tu, yang di mana dekat dalam bilik tu ada Latoya, Rosa, Amante dan juga Andrew dan anak perempuan Latoya. Diorang satu family lah. So pada hari tersebut, Valerie dengan doktor mental tu akan interview ataupun akan soal siasat mereka sekeluarga untuk mendalami kes tersebut guys. Jadi ketika sesi soal siasat ataupun sesi interview tu sedang berjalan, something happen again. Mata Amante terus bertukar menjadi putih, suara garau mula keluar daripada mulut dia and dia terus pergi cekik abang dia iaitu si Andrew tu. And macam biasa, Rosa terus pegang badannya Amante and terus baca doa agama mereka. And beberapa ketika kemudian, Amante back to normal again. After nampak dia punya situation tu, Valerie terus stopkan interview tu guys. Okay, petang ni kita akan sambung balik, kita stop dulu buat masa ni. And Valerie dengan doktor mental tu terus keluar daripada bilik. And ketika mereka berada dekat luar bilik, doktor mental tu terus mengatakan kepada Valerie, saya rasa benda tu macam dibuat-buat lah. Tapi Valerie cakap, okay tak apa, kita siasat dulu. Sebab Valerie pun at that time masih 50-50 lagi dengan situation tu guys. Dia tak tahu sama ada dibuat-buat atau memang betul ada paranormal activity yang berlaku dekat dalam keluarga mereka. So bila petang dah menjelma, maka Valerie ditemani dengan seorang nurse yang bernama Willie Lee Walker. Mereka membawa Andrew dengan Amante dan juga Rosa sekali pada masa tu dia teman dia punya cucu ke sebuah bilik untuk diinterview guys. So at this time, Valerie punya interview ataupun soal siasat dia akan lebih fokus kepada cara mak budak-budak tu layan diorang dekat rumah. Kira macam Valerie nak tahu apa yang si Latoya tu buat dekat Andrew and Amante ketika di rumah. Ada kes dera ke, ada apa ke, ada mental ke, just heart to heart punya interview session lah kira kan. So guys, apa yang berlaku kejap lagi ni adalah bukti yang sangat jelas bahawa masalah yang Latoya sekeluarga sedang hadapi tu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan paranormal. Benda tu jadi sejurus selepas interview tu dimulakan guys. Yang di mana pada masa tu ketika Valerie sedang bercakap dengan Amante, dia dapat lihat dengan sangat jelas bahawa mata Amante tu bertukar menjadi warna putih tau. And pada masa tu kepada Amante yang sedang bercakap ke arah Valerie tu terus dipusingkan ke arah abang dia si Andrew tu. And time tu Amante punya suara dah bertukar jadi garau dah time tu guys. It's time for you to die. I will kill you. And time Amante tengah pandang Andrew and cakap I will kill you tu, time tu Andrew pergi peluk nenek dia si Rosa tu. And dalam pada masa yang sama, kepala Andrew tu tiba-tiba menanduk ke arah perutnya si Rosa tu berkali-kali guys. Bila Andrew naikkan kepala dia, mata dia bertukar menjadi putih juga macam si Amante tu. And pada masa tu Rosa tengah pegang tangan dia tau. Okay, ni Rosa, ni Andrew, and belakang Andrew tu adalah dinding tau. Andrew pergi jalan ke belakang, kaki dia tu umpama macam melekat ke dinding. And bila dah cecah dekat siling tu, dia jalan, lepas tu dia cecah dekat siling tu, dia berjalan dekat atas siling, kaki dia macam melekat kat siling dalam keadaan kepala dia ke bawah. Dia jalan, kepala dia ke bawah, ni siling, ni kaki dia, and then ni kepala dia. Dia jalan macam itu dekat siling. Lepas dia dah jalan sikit tu, dia terus lompat ke lantai semula dari bahagian belakang Rosa guys. Time tu guys, Valerie dengan nurse yang bernama Willie tu memang nampak dengan mata kepala diorang. And bila mana Andrew dah lompatkan kaki ke lantai, Valerie and Willie terus keluar daripada bilik tu and terus panggil doktor untuk membantu diorang lah. Tapi bila doktor sampai, keadaan jadi normal balik. And bila doktor suruh Andrew untuk buat balik apa yang dia buat tadi, dia cakap, saya buat apa tadi? Dia macam tak sedar lah. So sekarang ni Valerie dah mula sedar bahawa memang ada something paranormal yang berlaku ke atas mereka sekeluarga. Tapi disebabkan ianya melibatkan kanak-kanak, dia terpaksa untuk mengambil hak jagaan anak-anak Latoya untuk sementara waktu demi menjaga keselamatan mereka semua guys. Maka from now on, anak perempuan Latoya, Andrew dan juga Amante berada di dalam jagaan DCS. And kes ni masih still going on, dah jadi makin besar sebab ianya melibatkan hospital, DCS dan juga pihak polis guys. So pada 20 April 2012, paderi daripada Hospital Methodist membuat panggilan ke salah seorang paderi yang bernama Maginot untuk membantu dalam kes ni, yang di mana dia memberitahu kepada paderi Maginot bahawa kemungkinan keluarga Latoya mengalami gangguan hantu dan mereka perlukan bantuan daripada paderi Maginot lah. Jadi paderi Maginot pun terus bersetuju untuk membantu mereka sekeluarga dan terus membuat appointment dengan Latoya untuk datang melawat ke rumah mereka. And then pada hari yang telah dijanjikan, Maginot pun datang ke rumah mereka and dia menemui Rosa dan juga Latoya berkenaan dengan gangguan yang mereka terima sebelum ni lah, yang di mana Latoya
Latoya pun menceritakanlah yang dia pernah kena rasuk, semua anak-anak dia pernah kena rasuk, gangguan dekat bawah rumah mereka, dekat basement diorang tu. Benda tu siap campak-campak diorang lagi, ada keganasan yang berlaku and macam-macam lagi lah. And then selepas 2 jam sesi temu bual antara Majinot, Rosa and Latoya dekat dalam rumah tu, tiba-tiba lampu dekat dalam bilik air rumah mereka tu mula menyala dengan sendirinya guys, and then terpadam balik, lepas tu menyala lagi, and then terpadam balik. Ianya berulang kali, ianya umpama macam benda tu main dekat switch lampu tu guys. So benda yang jadi tu disedari oleh Padri Majinot, and tak tunggu lama, selepas beberapa kali lampu tu switch on, switch off, switch on, switch off, Padri Majinot pun terus bangun daripada kerusi dekat ruang tamu, and dia terus pergi ke switch lampu bilik air rumah tu, and benda tu terus stop main switch lampu tu guys. Dulu terus tak main dah benda tu. At that time Majinot pun tengok keadaan sekeliling dekat depan bilik air tu. Time tu Rosa yang tengah follow Padri Majinot daripada belakang, dia terus cakap dekat Padri Majinot yang di mana dekat sebelah bilik air tu ada satu tingkap, and tingkap tu ditutupi oleh sebuah langsir jenis curtain blind guys. And time tu Rosa memberitahu kepada Padri Majinot yang di mana dekat curtain blind tu ada titisan minyak yang mengalir ke bawah tau. Dia macam jadi bila Padri Majinot tu cek dekat bahagian siling, memang tak ada apa-apa yang bocor dekat situ, and titisan minyak tu pun start daripada pertengahan curtain blind tu, dekat tengah-tengah curtain blind guys. And then bila dah cek dekat seluruh bahagian curtain blind, siling and kawasan yang berdekatan dekat situ tak ada yang leaking, Rosa dengan Padri Majinot pun terus melangkahkan kaki ke ruang tamu, and belum sempat sampai dekat ruang tamu, diorang terdengar satu bunyi dekat belakang mereka. And bila Majinot toleh ke belakang, dia nampak tali yang untuk adjust naik turun curtain blind tu, tali tu bergerak dengan sendirinya guys, berayun dengan sendirinya tanpa ada sesiapa dekat situ. Jadi Majinot pusingkan badan dia pergi balik dekat curtain blind tu, and bila dia pandang ke lantai, di bawah curtain blind tu ada satu kesan tapak kasut yang serupa dengan apa yang Rosa pernah nampak sebelum ni guys, yang masa dia kena kacau tu. So pada hari tu Majinot buat conclusion bahawa memang ada something dekat rumah mereka yang mengganggu diorang selama ni, and Majinot nasihatkan diorang supaya berpindah daripada rumah tu, and Rosa and Latoya pun no choice. Mereka terpaksa untuk berpindah keluar daripada rumah tu and stay dekat rumah saudara mereka. And at the same time, pada masa tu kan anak-anak diorang kan dekat DCS, jadi tak ada masalah lah untuk diorang tumpang dekat rumah saudara mereka untuk sementara waktu. So kita fast forward seminggu kemudiannya, yang di mana pihak berkuasa nak datang ke rumah tu untuk membuat beberapa investigation lah, sebab kes Latoya ni masih belum settle lagi. Anak-anak dia masih lagi berada di dalam tahanan DCS, and polis masih mengesyaki Latoya mendera anak-anak dia. Jadi itu pasal lah polis dan pegawai DCS datang ke rumah tu untuk buat investigation. Jadi orang yang ada pada hari itu adalah Valerie Washington daripada DCS, Lieutenant Gruska, seorang pegawai polis yang mengetuai kes ni, yang di mana dia daripada Lake County Sheriff Department, Brian Miller, seorang pegawai polis daripada Gary Police Department, dan juga Charles Austin, seorang pegawai polis daripada Hammond Police Department guys. So 4 orang daripada pegawai-pegawai kerajaan. Gruska, Brian dan juga Charles bukan calang-calang punya polis guys. Diorang dah banyak settlekan kes-kes dadah, diorang banyak settlekan kes gangsterism, diorang dah banyak settlekan kes senjata api and so on. Sebab diorang dah 20 hingga 30 tahun berkhidmat sebagai pegawai polis. Jadi kalau kes-kes macam gini, mereka mungkin boleh handle dengan sangat cekap lah. Nak dijadikan cerita, selepas semua orang dah sampai dekat rumah tu, disebabkan Latoya dah tak nak masuk rumah tu lagi selepas berpindah, Rosa wakilkan diri untuk Latoya untuk masuk ke dalam rumah tu bersama-sama dengan pegawai-pegawai yang lain lah. Jadi Rosa pun bawa lah mereka semua ke ruang tamu, bawa mereka semua ke dalam bilik, ke bilik air, ke dapur, and last sekali adalah basement. So bila diorang semua dah masuk ke dalam basement tu, mereka semua boleh nampak lah ada sebuah meja, and dekat atas meja tu ada banyak lilin, ada patung-patung Tuhan mereka, and Rosa terus bagi tahu dekat mereka lah yang di mana itu adalah upacara altar yang mereka lakukan sebelum ni untuk menghalau benda tu kan. And Rosa pun bagi tahulah dekat polis-polis tu semua yang di mana dekat basement tu lah tempat yang paling banyak gangguan yang diterima oleh mereka. And beberapa ketika kemudian, Rosa bersama-sama dengan Valerie pun naik ke bahagian atas dulu, and ketiga-tiga orang polis tu semua masih di dalam basement, and diorang semua mula mengambil gambar di dalam basement tersebut. Lepas dah settle ambil gambar, diorang pun naik ke atas, and masa diorang berada dekat tangga basement tu, time tu Rosa bagi tahu dekat diorang setiap malam mesti akan ada bunyi orang menaiki tangga, and bunyi tu akan berhenti betul-betul dekat depan pintu basement guys, dekat bahagian sebelah sana lah. So bila dah settle tu, polis pun beransur balik ke diorang punya office, and bila diorang sampai dekat diorang punya office, diorang pun upload gambar-gambar yang diambil dekat basement tu ke dalam komputer diorang. And apa yang diorang dapat lihat tu memang sangat-sangat mengejutkan, yang di mana di dalam 2 keping gambar yang diambil, salah satunya mempunyai gambar lembaga putih yang sedang berdiri di sebelah kanan tangga basement, and dekat dalam satu lagi gambar menunjukkan
dan satu lembaga berwarna kehijau-hijauan menyerupai wajah perempuan tua di bahagian kiri tangga basement tu guys. Gambar dia kira tak jumpa guys, tapi situation dia memang ada tertulis di dalam report polis yang ditulis oleh Lieutenant Gruska, and Rosa pun ada menceritakan kepada pihak-pihak media berkenaan dengan kejadian gambar tu guys. Selepas polis-polis tu mengamati gambar-gambar tersebut, untuk pengetahuan anda, semasa tinjauan mereka ke rumah tu, Lieutenant Gruska ada membuat satu rakaman dengan menggunakan dia punya pita rakaman lah, sound recorder tu lah, and dia check balik pita rakaman tu, and selepas dia dah tengok gambar-gambar tu semua, dia check pula pita rakaman tu, and dia dapat dengar bunyi orang bercakap, "Hey." Suara "hey" tu sangat garau guys. Tapi apa yang mereka dapati, semasa polis-polis itu semua berada di basement, mereka semua tak nampak apa-apa pun, ataupun tak ada dengar apa-apa pun dekat bawah basement tu. Pada 10 Mei 2012, mereka semua pergi sekali lagi ke rumah tersebut, yang di mana kali ini lagi ramai yang hadir untuk melakukan siasatan. And time tu, Rosa, Latoya, Charles Austin, pegawai polis tu, and si Charles Austin tu siap bawa 2 orang budak dia sekali. And then Lieutenant Gruska bawa budak-budak dia sekali dengan anjing pengesan. Padri Majinok pun ada. And seorang lagi iaitu pegawai DCS yang menggantikan Valerie Washington yang bernama Samantha Illich. Kenapa Valerie tak ada? Valerie ni guys, actually dia dah tak sanggup untuk datang ke rumah tu lagi selepas beberapa perkara mistik telah berlaku ke atas diri dia selepas dia balik daripada rumah tu guys. Yang sebelum ni. Untuk pengetahuan anda, Charles Austin pun mengalami gangguan misteri yang di mana sejurus selepas dia pulang daripada rumah tersebut untuk investigation yang sebelum ni tu, ketika dia sedang memandu untuk pulang ke rumah, dengan secara tiba-tiba kerusi penumpang dekat sebelah dia tu bergerak ke depan dan ke belakang dengan sendirinya tanpa ada orang dekat situ guys. Seolah-olah macam ada orang duduk dekat situ, tapi tak ada guys. At that time juga, kereta dia automatik terus tak dapat berfungsi dengan baik guys. Macam so kita sambung balik yang di mana selepas mereka semua berkumpul dekat rumah tu, mereka pun terus memulakan investigation dengan memberi laluan kepada anjing pengesan dulu, yang di mana anjing tu adalah digunakan untuk mengesan jika ada orang duduk dekat dalam rumah tu secara senyap. And bila anjing tu dah keluar, ianya menunjukkan bahawa memang tak ada manusia yang menetap dekat situ. And finally, mereka semua pun terus masuk ke dalam rumah tu untuk buat investigation yang seterusnya, the next step. So macam biasa, mereka ke setiap satu ruangan yang ada dekat rumah tu, mereka masuk ke dalam setiap bilik, mereka tengok ruang tamu, mereka tengok dapur, mereka masuk bilik air, and apa yang mereka nampak semuanya dalam keadaan yang sama seperti sebelum ni. Memang tak ada apa yang berubah sehinggalah mereka membuka pintu basement, yang di mana ketika pintu basement tu dibuka, terdapat satu jalur titisan minyak daripada pintu basement menuju ke setiap satu anak tangga, dan minyak tu berakhir di lantai basement guys. Masa diorang datang untuk tinjau rumah tu sebelum ni, memang minyak tu tak ada dekat situ guys. And Rosa dengan Latoya pun tak ada balik ke rumah tu sejak daripada tinjauan yang dilakukan sebelum ni. So maknanya rumah tu berkunci, tak ada orang yang masuk. So setelah melihat titisan minyak tersebut, pegawai DCS yang bernama Samantha tu, dia pergi calit titisan minyak tu ke jari dia, and dia dapat rasakan benda tu macam licin sikit tapi dia licin, dia melekit. And lepas dia dah calit tu, dia pun turun ke bahagian basement, and setiba je dekat basement, yang lain tu masih dekat atas lagi. Dia dekat basement tu dengan Rosa. Masa tu dia ternampak ada satu kabinet dekat situ, jadi dia pun pergi pegang kabinet tu, and baru je dia sentuh, dia terus jerit kesakitan guys. Ouch! Charles Austin yang masa tu baru nak turun daripada basement tu, terus pergi dekat si Samantha tu. "Hey, are you okay?" "Yeah, I'm okay, but bila saya sentuh kabinet tu, seolah-olah tangan saya macam terkena renjatan elektrik." And suddenly Samantha terus rasa macam sesak nafas, and Padri Majinok terus bawa dia naik ke atas, and Samantha terus stay dengan Latoya dekat luar rumah selepas tu guys. And then Padri Majinok pun turun kembali ke basement, and dia minta tolong pegawai polis yang bernama Charles Austin dengan budak-budak dia untuk korek dekat bahagian bawah tangga basement tu, sebab family Latoya selalu dengar bunyi dekat tangga tu, mungkin dekat bahagian bawah tangga tu ada something kan. Jadi diorang pun korek, and apa yang diorang jumpa selepas tu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, yang di mana mereka menjumpai sikat berwarna pink, tutup periuk kecil, stokin sekolah anak Latoya, pin baju kepunyaan Latoya, and kesemua barang-barang tu adalah milik keluarga Latoya guys. Ianya umpama ada sesuatu daripada basement tu, benda tu pergi naik atas, and then dia ambil barang-barang tu semua yang dekat atas tu, and dia turun balik ke basement, and dia pergi tanam barang-barang tu dekat bawah tangga basement tu guys. So bila dah check apa semua benda dah tak ada apa dah, diorang pun keluar daripada rumah, and ketika perjalanan daripada dapur nak ke anjung rumah tu, Lieutenant Gruska mendapati terdapat titisan minyak dekat blind curtain di dalam bilik Latoya pada masa tu guys. So Lieutenant Gruska tu pun dia terus tunjukkan kepada pegawai polis yang lain, and bila semua orang dah nampak, sebab diorang semua kan saksi kan, and then Gruska pun pergi lapkan titisan minyak tu, and diorang semua terus keluar daripada bilik, and diorang keluar daripada rumah, and diorang lepak je dekat depan luar rumah tu. And selepas 25 minit kemudian, mereka masuk balik ke dalam bilik Latoya, and titisan minyak tu ada balik dekat
blind curtain tu guys. Even Grushka dah lap dengan menggunakan tangan dia sendiri tadi. Dia dah lap tapi benda tu ada lagi guys. Kenapa dia keluar 20 minit dia masuk balik? Okey, diorang takut semasa diorang berada di basement tadi tu, si Latoya dengan Rosa pergi letakkan titisan minyak dekat curtain blind tu. Sebab yang curtain blind punya titisan minyak tu, yang si polis-polis tu semua tak pernah lalui. Yang pernah lalui benda tu adalah Padri Majinot tu guys. So lepas dah settle dekat yang bilik Latoya tu, diorang pun semua keluar and diorang lepak dekat depan rumah tu sekejap, and si Padri Majinot pun bagi tahu dekat mereka semua yang di mana jika ada titisan minyak dekat bahagian dalam rumah, itu bermakna ada something supernatural ataupun something paranormal ataupun senang cerita ada hantu lah dekat dalam rumah tu. Benda tu adalah mengikut diorang punya kepercayaan guys. And sejak daripada tu, Rosa and Latoya memang dah tak nak datang dah dekat rumah tu lagi guys. And diorang pun lepas tu hidup aman damai, tak ada apa-apa lagi dah. And pada bulan November 2012, iaitu selepas 5 bulan kemudian, si Latoya tu dia kembali mendapatkan hak penjagaan anak-anak dia daripada DCS. And then tuan kepada rumah sewa tu yang bernama Charles Street, dia bagi tahu sepanjang dia memiliki rumah tu, dia tak pernah dengar kes-kes macam gini guys. Ini adalah kali pertama dia dengar. And selepas Rosa and Latoya pindah, rumah tu ada penyewa baru. Tapi penyewa baru tu dia cakap dia tak pernah menerima sebarang gangguan mistik. Nothing wrong happen. Yang sekarang ni cerita dia takut yang si Charles Street tu dia macam nak tutup something lah. Kalau tak, kenapa sebelum ni pindah rumah kan? Kenapa yang sebelum ni tak duduk dekat situ? Takut dia nak tutup benda tu daripada orang tahu lah. Padahal orang penyewa-penyewa kat situ pernah je kena ganggu. And lepas diorang kena ganggu tu, diorang pindah rumah. And that is why lah diorang pindah rumah. Tapi Charles Street tu dia macam nak hide benda tu, and dia cakap macam gitulah. So this is the last part yang di mana Charles Austin macam tak puas hati tau dengan kes ni. So dia pergi balik ke rumah tu seorang-seorang, and time dia pergi tu, rumah tu tak ada orang yang duduk lagi tau. So dia pun pergi cek bahagian luar rumah, and sebelum dia nak beredar tu, dia pun snap lah beberapa keping gambar. And daripada salah satu gambar tu menunjukkan ada something dekat tingkap rumah tu guys. Gambar yang korang tengah tengok sekarang ni adalah officially daripada gambar yang diambil oleh Charles Austin. So, pada tahun 2014, Zack Bagan iaitu seorang penyiasat paranormal pergi beli rumah tu, and pada tahun 2016 dia pergi robohkan rumah tu guys. That's it guys. Memang gila scary doh cerita ni. So guys, macam biasa pengajaran, korang komen ataupun apa-apa korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe kalau korang enjoy dengan story-story macam ini. Butang like pun jangan lupa untuk tekan sebagai tanda sedekah, and komen dekat bawah untuk bagi pandangan cadangan pengajaran. That's all untuk video kali ini guys. See you next time. Assalamualaikum.